Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harapnya kamu semua dalam keadaan sihat dan dalam keadaan baik. Jadi pertamanya mari sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma amin. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Hari ini insya-Allah kamu bersama dengan saya Hafizi bin Omar dalam pelajaran akidah tahun 4 pada tajuk sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah. Pengertian sifat wahdaniyah. Wahdaniyah ini bermaksud Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal, Allah Maha Satu. Jadi wahdaniyah ni boleh kita katakan sebagai 3 maksud. Maksudnya Esa, Tunggal, Satu. Wahdaniyah ni boleh kita katakan sebagai Ahadun, Wahidun. Semuanya tentang satu. Esa, Tunggal, Satu. Okey, itu maksud wahdaniyah. Sifat tunggal Allah Subhanahu wa taala. Zat, sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak sesekali menyerupai dengan zat, sifat dan perbuatan makhluk iaitu manusia ciptaannya. Jadi itu sifat tunggal Allah. Zat Allah, sifat Allah dan perbuatan Allah tidak sesekali sama ataupun menyerupai dengan zat, sifat dan perbuatan kita ni sebagai makhluk. Sebab apa? Sebab kita adalah makhluk ciptaannya. Mana mungkin ciptaannya sama dengan penciptanya. Jadi mesti ada perbezaan. Bila kita kata Allah Maha Mencipta, mesti apa yang Allah cipta itu benda yang ada kekurangan. Sebab kita ini makhluk mesti ada kekurangan. Sebab makhluk kita ini dicipta. Manakala Allah itu Khaliq. Khaliq ini yang mencipta. Jadi yang mencipta itu mesti yang bagus, yang baik, yang hebat, baru dia boleh mencipta. Jadi kita yang dicipta, maksudnya kita ini ada kelemahan. Sebab itu kita dicipta. Okey, kita teruskan lagi. Wahdaniyah artinya Esa, Tunggal atau Satu. Lawan wahdaniyah ialah ta'addudun. Ini bermaksud wahdaniyah ini adalah sifat wajib bagi Allah, dan ta'addudun ini ialah sifat mustahil bagi Allah. Ta'addudun bermaksud berbilang-bilang. Mustahil Allah itu berbilang-bilang. Sifat Esa Allah itu menunjukkan bahawa Allah itu Maha Agung dan Maha Sempurna. Okey, kita teruskan lagi. Kita teruskan dengan dalil naqli. Dalil naqli ini mesti daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Kita tengok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ia tiada beranak dan ia pula tidak diperanakkan, dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Maka
surah Al-Ikhlas ini ayat 1 hingga 4 merupakan dalil naqli yang sangat kuat, yang sangat kukuh untuk menyatakan bahawa Allah itu yang Maha Esa, yang Maha Satu dan Maha Tunggal. Sebab apa? Sebab Allah lah tempat kita sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Dan ia menerangkan bahawa Allah sesungguhnya Allah tiada beranak, dan Allah itu tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Maknanya Allah ini yang maha berkuasa, yang maha sempurna, semua ada pada Allah. Allah dia tidak beranak, dia tidak diperanakkan. Kita manusia ataupun makhluk ada yang beranak, ada yang diperanakkan. Maksudnya mak kita beranakkan kita. Kita ini diperanakkan oleh mak kita. Kan contoh. Ada orang yang beranak, ada yang diperanakkan sebab dia tak boleh beranak. Kan? Dan tak ada siapa pun yang serupa dengannya. Sebab apa? Sebab dia pencipta. Kan? Allah tu khaliq, maha pencipta. Kita yang dicipta, dan kita tidak akan sama dengan pencipta kita. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala ialah tempat makhluk memohon hajat. Angkat tangan berdoa, ya Allah, ya Tuhanku. Kan? Takkanlah kita nak kata ada orang lain, ada makhluk lain yang boleh sama dengan Allah. Tak ada kita berdoa, kita mohon doa kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau wasilah itu bab lain. Okey, kita teruskan lagi. Dalil naqli lagi, satu dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain dari Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Nampak? Ilahun wahid. Ilahun, Tuhan, wahidun, yang Maha Esa, satu atau tunggal. Dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Kita teruskan lagi. Kita lihat dalil akli. Dalil akli kita boleh fikir dengan akal kita. Pertama, jika ada makhluk lain yang bersifat wahdaniyah, ataupun kita katakan sebagai ada makhluk lain yang bersifat esa, tunggal ataupun satu, tentulah akan timbul perselisihan antara satu sama lain. Kan, contoh kita kata sebagai ada dua Tuhan. Kan, mesti bergaduh salah satu dengan yang lain. Sebab nak menunjukkan kekuasaan dia macam ni, yang ni nak buat macam ni, yang itu nak buat macam tu. Last sekali bergaduh. Tu akal kita boleh berfikir. Sebab itulah tiada makhluk lain yang bersifat dengan sifat wahdaniyah. Yang kedua, saling mahu dan merebut kekuasaan. Jika ada dua ataupun tiga, saling merebut kekuasaan. Sebab tu Khaliq tak sama dengan makhluk. Makhluk ada yang merebut kekuasaan, kan, yang merebut kuasa, pangkat, darjat, pemerintahan, kan, semua nak merebut kekuasaan. Bila saling merebut kekuasaan, kita lihat bagaimana keadaan yang terjadi. Sebab itulah Allah itu bukan ada dua atau tiga. Sebab itulah Allah itu wahdaniyah, esa, satu dan tunggal. Sebab dialah yang maha berkuasa ke atas kerajaan lain, kan. Malikul Malik. Okey. Yang ketiga, saling berlumba-lumba menunjukkan kekuasaan masing-masing. Tu akal kita boleh berfikir. Jika Tuhan itu ada dua, ada tiga, ataupun ada makhluk lain yang bersifat wahdaniyah, saling nak menunjukkan kekuasaan masing-masing. Aku ada kuasa ni, dia ni ada kuasa ni, dia ni ada kuasa tu, kan. Saling berlumba nak menunjukkan kekuasaan. Last sekali terjadilah kemusnahan dan kehancuran. Okey, kita teruskan lagi. Yang terakhir ialah semua ini berbeza dengan sifat Allahu
Subhanahu wa ta'ala. Sama sekali berbeza. Sebab Allah tidak mempunyai sifat-sifat yang begini, yang nak menunjuk Allah ni dia berkuasa, dia menunjuk kekuasaan dia tu, itu adalah hak dia. Dia tak boleh. Allah, kalau kita kata ada makhluk lain bersifat wahdaniah berlumba-lumba nak tunjuk kuasa, Allah dia memang maha berkuasa. Kan? Saling merebut kekuasaan, Allah dia tak merebut kekuasaan sebab dia yang paling berkuasa. Kan? Jadi kita kena faham baik-baik. Terusnya, perbezaan sifat Allah dan makhluk. Perbezaan sifat Allah dan makhluk. Kita lihat, Allah tidak berketurunan, makhluk berketurunan. Allah wujud tetapi tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Makhluk dilahirkan dan melahirkan. Allah tiada kawan dan pasangan, makhluk berkahwin dan berpasangan. Allah tiada lawan atau tandingan, makhluk berzuriat. Sifat Allah, sifat Allah maha sempurna. Manusia ataupun makhluk ada cacat celah. Allah tidak memerlukan bantuan. Makhluk atau manusia sangat memerlukan antara satu sama lain. Kan? Contoh, kita sebagai manusia memerlukan kepada udara ataupun oksigen. Allah yang menjadikan, yang menciptakan udara dan oksigen itu. Kan? Jadi kita memerlukan antara satu sama lain. Okey. Seterusnya, hukum beriman ataupun mempercayai Allah bersifat wahdaniyah. Kita lihat yang pertama. Sebagai umat Islam, kita wajib yakin, percaya dan beriman bahawa Allah bersifat wahdaniyah. Kita wajib yakin dan percaya serta beriman bahawa Allah bersifat wahdaniyah. Kedua, berdosa besar hukumnya kepada sesiapa yang ingkar ataupun kepada sesiapa yang tidak beriman ataupun yang tidak percaya bahawa Allah bersifat wahdaniyah, dia berdosa besar. Okey. Yang ketiga, terkeluar daripada golongan orang beriman dan tergolong dalam golongan orang yang kufur dan musyrik. Musyrik ni apa? Orang yang menyekutukan Allah, wal-iyadzu billah. Semoga Allah lindungi kita semua. Okey, kita teruskan lagi. Kesan beriman dengan sifat wahdaniyah. Pertama, taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bertakwa kepada Allah. Ketiga, teguh dan kukuh iman. Keempat, suka membuat amalan kebaikan. Yang kelima, tidak sesekali menyekutukan Allah. Yang keenam, sentiasa berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah antara kesan sekiranya kita beriman dengan sifat wahdaniyah. Okey, pelajaran kita tamat pada ketika ini. Sampai situ sahaja pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita belajar, apa yang dikongsikan, mudah-mudahan mendatangkan manfaat kepada kamu semua. Okey, semoga bermanfaat. InsyaAllah kita akan bertemu di lain waktu dan di lain masa. Ilal liqa ma'as salamah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.